Okay, we are back. Alhamdulillah. Um, ada yang menjaga SOP Majlis Keselamatan Negara weekly Zoom sambil menutup mulut nampaknya. Mel, okay, I tahu kita takut COVID. Okay, I nak tengok muka seorang-seorang. Ada yang duduk dalam gelap. Okay, best nampak muka. Okay, nice. Nice. Walau bagaimanapun saya suka nak mengumumkan saya masih lagi belum gunting rambut sampai sekarang. Dan saya ada alasan. Kau tak mak saya tak bagi panjang-panjang rambut ni. Tapi saya bagi mak alasan. Kedai gunting tak boleh pergi. Salah, melanggar SOP katanya. Alright. Alhamdulillah. Syukur hari ini saya dapat bercakap dengan you all, insyaAllah. Hampir-hampir saya terpaksa mengubah lagi hari ini, tapi Alhamdulillah tak jadi. Saya tak jadi. Somehow rather saya sepatutnya pergi hospital dan saya tukarkan saya punya jadual. Saya kata saya insyaAllah okay. I'm getting better, Alhamdulillah. Sikit-sikit je, little bit of pain. Just to share, mungkin ada yang tak tahu, saya kena shingles dan dia rupanya nampak luaran tu nampak macam biasa je, rupanya kesan dia tu di dalam. Dia kalau bahasa Melayu dia orang panggil kayap di bahagian belakang, belah kiri dan depan sedikit. Tapi Alhamdulillah dah kering. There's no problem with that. Yang on surface, rupa-rupanya dia adalah mencengkam saraf dan dia memberi sedikit, bukan sedikit, dia kesakitan yang amat sangat on my left stomach, dekat pancreas, dekat tepi pinggang, so dan tangan kiri. So dia agak menyakitkan lah for the past few days. Alhamdulillah. So I try to distract myself. But I'm getting better hari ni. Alhamdulillah, mungkin sebab semangat nak jumpa you all dan bercakap dengan you all. So I'm getting better. I'm getting more. Saya rasa sangat energetic hari ni compared to the past few days, past 4 days. InsyaAllah. So dan suka atau bukan suka atau tidak, whatever it is, I need to speak to you untuk hari ni. I need to speak to you for our weekly focus and weekly Zoom. So again, welcome Titan, and we probably shared this dekat dalam Spire punya group. So I hope you spend the next 1 hour ni untuk tulis poin-poin penting yang saya nak go through dengan you, insyaAllah. The first thing I think, benda yang kita dah buat for the past few days or since last week, mungkin saya, information yang saya dapat adalah you all been given a test, DISC test untuk dibuat. Okay, so I am not going to run through this morning sebab dia perlukan masa yang panjang. But what I am going to do, saya akan run specific session tentang DISC ni lagi sekali, sama ada minggu ni ataupun selepas raya. As a recap, as a preparation untuk you regrow you punya team especially. So that's, I think it's going to be after raya lah. Sebab nanti I ajar sebelum raya, lepas makan kuih, rendang, ketupat, you pun dah lupa dah semua yang I ajar. Dan lepas raya nanti I nak kena ajar semula. So potentially dia adalah lepas raya, insyaAllah. I'm going to run DISC punya session khas again, as a recap untuk better clarification ataupun better understanding of your own behavior dengan orang lain punya behavior. There's one thing, my strength adalah dalam this DISC. I'm a certified DISC analyst for dah 8 tahun dah sebenarnya. That's why I tak guna whatever chicken so-called tarikh lahir lah, whatever rubbish lah, you know. I just pakai DISC sebab dia adalah sangat mudah. Sebab dia adalah orang tu sendiri yang jawab, dan dari situ kita boleh understand dia punya strength and weaknesses, all things to work on, not say weaknesses. Semua orang ada kelebihan dan kekuatan masing-masing. But if we understand better about people, we could influence them better. Like saya ulang lagi sekali, kalau kita boleh, if you could understand better about other people, lebih banyak kita kenal seseorang, lebih mudahlah kita nak influence dia untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu. There's one very powerful phrase saya dapat beberapa hari ni dah terbaring, so saya banyak baca. So selain daripada saya bermain saham, kecuali Sabtu dengan Ahad, but
satu phrase yang saya dapat recently adalah definition wisdom. Apakah maksud wisdom? Wisdom. Orang yang ada wisdom adalah orang yang dia tahu apa yang dia patut jangan buat. You know, kalau orang biasa dia adalah macam aku nak buat ni, aku nak buat tu, aku nak belajar ni, aku nak belajar tu. Semua benda dia nak buat. Itu orang yang tidak ada wisdom. You boleh faham tak? Macam dah. Tengah makan apa? So, orang yang tidak ada wisdom ataupun orang yang biasa, normal people, achievers, dia akan fikir tentang apa yang aku nak buat lagi, apa aku nak buat lagi, aku nak buat tu, aku nak buat ni, aku nak baca tu, aku nak belajar ni. You faham tak point Aris ni? Orang yang jenis achievers, high achiever, dia sibuk nak buat semua benda. But, orang yang ada wisdom, dia kenal pasti benda yang dia jangan buat. Benda yang dia tidak buat. Benda yang dia tidak akan lay dia punya finger in it. Faham tak? Dia tak nak, dia tahu benda yang dia jangan buat. Benda yang dia tak perlu nak pergi bothered. Dia just fokus benda yang paling tepat yang dia patut buat. Itu wisdom yang you kena belajar, yang you sebenarnya nak dapat along this journey dalam Titan, dalam belajar. Proses belajar sebenarnya belajar untuk apa? Belajar sebenarnya untuk tahu apa yang you tak perlu nak buat. Wow. You faham tak? Bukan belajar untuk tahu, semua benda aku nak kena buat. Belajar ialah untuk nak tahu, apa benda aku tak payah buat? Ni tak payah, ni tak payah, ni tak payah. Dan itulah berlaku dengan saya over the years. You know? So, over the years, makin saya faham pasal business, saya boleh coach you pasal business, Alhamdulillah, saya boleh guide you. You know, last week saya ada meeting dengan Puan Katika, we talk about business, growth and things and blah, blah, blah. You know, but then I've been coaching so many, few hundred businesses directly. Apa yang saya realize adalah, dia buat saya lebih jelas benda yang tak perlu nak buat dan fokus benda yang perlu saja. Benda yang you patut fokus. Yang lain you tak payah buat pun. Yang lain sama ada you tak payah buat, atau you pass pada orang lain buat, atau tak payah buat langsung. You understand? You know? So that's wisdom. That's hikmah. That's wisdom. You want to find that out of this learning process. Out of you punya mistakes, out of orang lain punya mistake. I bagi contoh, I tanya dengan Titan pagi ni dalam Telegram group. I tanya soalan ni, siapa yang menggunakan zero cost marketing? I saja nak tanya soalan tu. Siapa masih lagi menggunakan zero cost marketing? You know, dan ada yang mungkin menggunakan FB ads, IG ads, or whatever ads, you know, Google ads. Bukanlah kata jangan buat. Point I kat sini I nak tanya adalah siapa masih guna zero cost marketing dan ada impact. So, it could be mixed, blended, that doesn't matter. Point kat sini, apa yang I nak you fokuskan mind you adalah tengok. You know, belajar daripada orang lain yang menggunakan zero cost marketing dan dia mampu bina sehingga like Mama Sab sampai 18-19 juta sampai sekarang so far. You know, same goes to Sufian Sabela, like 19 point berapa million, sikit lagi tambah duit dah jadi 20 juta sales so far, naik daripada 1 juta, 2 juta, 3 juta many years, 2-3 years ago. Belajar daripada dia orang ni dan cuba kaji pattern dia. Kenapa dia guna zero cost marketing dan dia boleh dapat impact ni? Dan start to ask yourself, you know, kenapa aku mungkin, adakah I'm not doing ni yang tadi, adakah benda aku tak fokus betul-betul benda yang aku patut fokus? Apa benda yang betul yang dia orang buat? Kemudian apa benda yang aku patut stop buat? Yang aku jangan buat. You know, yang kalau aku buat pun dia macam membazir, macam buang masa. And that's where some people datang jumpa I ataupun certain Titan yang cakap, I nak buat billboard lah, bla bla. Kata jangan buat. Ada orang, yes, you have to do it. You know, ada benda yang melibatkan timing pula. Kata sekarang jangan buat. Now pergi buat. Contoh untuk some people, not everyone sama. You know, dalam case ni, dalam Titan, you have the chance to ask me directly or through dari dalam workplace ataupun through the camp. You know, there are few people yang tanya dengan camp dan I tak faham soalan dia. I call direct je certain Titan. Sebab I tak faham apa dia yang camp cuba nak, apa yang dia cuba nak explain. Dia explain tu pakai voice pula tu. Dia rakam suara dia, buat video pakai kat camp pass kat I. And then lepas tu I dah ajar, okay, aku nak kena faham lebih sikit. Then I call. It means that I really want to know. I really care. But point kat sini adalah, like, ada benda kita nak buat banyak-banyak, ada benda kita tak nak buat. Especially if you are a founder. You kena jelas. You know, at my point now, I don't do the work yang mungkin ramai orang masih buat, iaitu contohnya mengemas file. You faham tak? Sibuk debit kredit, sibuk nak key in data sendiri. You know, I don't do those things. You know, if I do, my point adalah I just nak buat as an example, as a blueprint, contoh, model, supaya orang lain copy. Do you get my point? I don't do that because I just want to do it.
But most of people, dia buat tu sebab dia rasa, satu, tak ada orang lain nak buat. Nombor dua, aku terpaksa buat ni selama-lamanya. Bukan atas mentality yang aku buat ni sebab aku nak build the next person. Ini yang I cerita, I bercakap last week. Kita dalam secret chat, kita bercakap dengan few people tentang Puan Haji Aida. We talk about succession plan. Masa kita punya Titan secret chat. Siapa ingat lagi last week for Titan? You know, we talk about succession plan. Kita, most of you, tidak boleh berniaga dalam keadaan yang rasa aku boleh hidup selama-lamanya. You cannot run the business this way. You tidak boleh run business seperti aku akan hidup selama-lamanya. You boleh run business seperti aku akan maximiskan business ni sekarang, yes. Tapi jangan fikir kita akan run ni selama-lamanya, bermaksud kita bina gila-gila, kita mesti ada plan macam mana kita nak ada successor, nak build the successor, nak build the leadership team. Dan that's the mission lah dalam Titan along this journey. Kalau you realise, some of you have been here for a few years kan. Kenapa kita ada leadership session lah, kita ada marathon. Siapa team dia go through marathon executive coaching? You know, for every day, last 2 weeks kan. I tak tahu dah habis ke belum, tak sure. I think ada lagi 3 lagi if not mistaken. So I tahu some of you macam tak tahu apa-apa. Bukan tak tahu, entah benda entah. We do that every day. Kita run session 1 hour untuk team you. You know, for Titan. I'm not sure about Spire, but for Titan, every day. I think we do as well for Spire. Every day. Kecuali kalau benda tu cuti, public holiday, ataupun negeri tu, ada negeri yang cuti. Macam Jumaat, Johor cuti. So kita tak nak run. You know, sebab benda tu tak align semua orang kan. But we did that because, that's my point. Kita nak bina team yang kita upgrade slowly, mereka boleh jadi successor. Tak boleh 100% pun dia boleh start copy. Slowly take charge. Siapa rasa beneficial that session for your team? You know, for that executive coaching session. Every day yang kita buat 12, kita habiskan 12 session for the past few weeks ni. Secara gila-gila. Tahniah kepada mereka, you all yang committed, yang masukkan team dekat dalam tu. You know, I know some of you probably tak ada masa as a founder, but if some of you going through as well, you akan dapat belajar definitely macam mana I influence you punya team untuk backup ataupun step up, insyaAllah. Okay, and that's the saying goes, bila kita akan lebih banyak belajar bila kita ada bad day. Itu James, my mentor pernah cakap, kita akan belajar banyak bila kita dalam keadaan bad day. Bad day tu maksudnya kita ada challenge. Contoh, kita ada PKP. Kita akan belajar banyak bila kita ada cabaran, bila kita ada failure, bila kita ada banyak no's, banyak orang tak nak, banyak rejection. Kita akan banyak belajar bila kita melalui tough time. You know, for the past few weeks and few months sebenarnya, it's tough. Kalau tidak bersedia, it's tough. But I saw many of you, bukan saja sustain. I think sustain is the most important word kat sini. Banyak bisnes dah tutup kat luar, you masih lagi sustain. That's a very important word kat sini yang you kena appreciate dan syukur. I got one of the Titan pagi ni, Premier, yang bantah message, update dia punya sales report, dan dia sedih. Bulan ni dia buat 2 juta lebih je. You know, so dia 2 juta lebih je bulan ni, you know. So saya rasa macam, kalau tangan saya boleh sampai, saya tampar dia dulu. Baru kau tahu apa itu bersyukur. You know, jadi dia minta maaf saya. Okay, tak payah minta maaf. Saya cakap tu sebab, belajarlah bersyukur. Dalam tough time, tengoklah orang lain yang lebih susah daripada kita, ataupun orang lain kat luar yang lebih struggle daripada kita. Seriously, I got message and DM. So every day kat DM I kat Instagram, every day, people are struggling. People are saying, terlalu banyak DM lah I dapat lately ni. Orang yang like minta tolong, business dia struggle, tak tahu macam nak buat, tak tahu macam nak turn around. You know, terlalu banyak. Kita dihujani, bukan perkataan biasa nak pakai, dihujani messages dekat dalam kita punya Instagram dengan Facebook. It shows that like people are struggling. But bila I tengok Titan, I tak kata perfect scenario. Tak ada siapa yang perfect dekat sini. Like some of you are doing outstandingly adaptable dengan keadaan yang berlaku. Some of you is struggling, I know, but you still sustainable. Bukannya berada dalam keadaan yang macam dah meninggal. You faham tak? Dah tutup, dah masuk kubur. Belum lagi, Allah bagi you hidup lagi. Bermaksud, you know, this is just a short term process untuk you. You know, dan apa ni, is just one of the phases, atau salah satu daripada fasa daripada perjalanan tu. Kalau kita tengok reward of life kita, daripada kehidupan kita, kalau kehidupan saya 46 tahun,
Apalah sangat, katalah ini ujian I, katalah ini si tough, apalah sangat beberapa bulan tough. Compared to dulu, I lagi tough. Lagi teruk I punya keadaan. You know, Along datang rumah bawa pisau lagi. So ini tak ada siapa, Along bawa pisau, you know. Like, I boleh solat dengan tenang kat rumah. You know, siap ada apa? Siap boleh buat macam-macam lah benda kat dalam rumah ni. Boleh hidup, Alhamdulillah. So, I feel blessed sebenarnya. Dan Allah bagi I rehat beberapa hari ni. Sangat tough juga sebenarnya kesihatan being tested this way. Tapi, Alhamdulillah, saya syukur. Saya syukur sebab Allah nak bagi saya banyak peringatan, persediaan for my next move, for my next journey. You know, dan dia bagi saya banyak masa untuk spend masa 9 pagi, 10 pagi untuk invest saham. Buatlah dalam 60,000, 80,000 start sejam. You know, hari ni, pagi ni insyaAllah 200,000 lebih sejam. So, Alhamdulillah lah, dapatlah side income. You know, sakit-sakit tu kan, tengok, okay, jual. So, point kat sini adalah syukurlah, banyak benda yang kita perlu syukuri. Dan kita dah sampai penghujung insyaAllah Ramadan. Dan kita berada pada satu point yang sangat kritikal dalam bulan Ramadan ni. So just a quick reminder, hargai malam-malam anda setiap malam. You know, malam ni, hari ni adalah 25, besok 26, hari Rabu especially, Rabu 27, bermaksud malam besok, Selasa, malam Rabu sangat kritikal. Jangan ambil mudah malam 27 Ramadan. Walaupun hadis ni menyebut tentang 10 malam yang terakhir, tapi jangan ambil mudah dengan 27 Ramadan. I am not joking. Kalau you boleh paksa diri you sepanjang malam, kalau tak tidur, ke tak nak tidur, tidurlah. But then, bangun pagi, pukul 3 pagi, 4 pagi, betul-betul tak main-main. So expensive, so valuable. Dan bukan setakat pasal Lailatul Qadar saja, kita doakan semua orang dapat Lailatul Qadar insya-Allah. You know, just berjaga, buat 2 rakaat, Allah bagi kita sama-sama malam mendapat hikmah Lailatul Qadar dan ganjaran Lailatul Qadar. Tapi benda yang paling bernilai sebenarnya dalam bulan-bulan Ramadan, bukan saya nak tazkirah, tapi just peringatan untuk semua. Every night is a malam yang makbul doa. Every night tau. You know, every night lah makbul doa. Every buka puasa adalah makbul doa. I am not joking tau. Saya tak tahu. Saya tak boleh cerita something happen actually. Menyebabkan I sangat taksub gila dengan buka puasa ni punya doa. Berlaku cash depan mata I. Hanya dengan lintasan hati je. Bukan sebut pun. Berlaku terus. Setengah jam sebelum buka puasa. Cash depan mata I. So, macam wow. Hati-hati ketika nak buka puasa ni semua, ni saat-saat yang you doa, mintalah. If you really understand the power of doa, this is the time. This is like you don't have this opportunity again. You know, lepas ni sampai next year insya-Allah dipanjangkan umur untuk jumpa balik Ramadan. You know, kalau tidak, this is your chance. Use it wisely. You know, umpama orang kata kita sebut pasal blank check, this is your blank check. So use it wisely. You know, bila Allah dah bagi lalu PKP, all the ujian, blank check tu makin lama makin kuat. Makin kuatlah dia punya chances submission tu berlaku insyaAllah. So, take this opportunity. You know, I'm not your ustaz probably to remind this, but I am reminding this to myself and to everyone. You know, kita buat bisnes dengan Allah sebenarnya. Bila kita buat bisnes dengan Allah, kita bijak, kita pandai mencari keuntungan, insyaAllah kita dapat keuntungan dua-dua. You know, apa lagi bisnes yang best, you dapat dua-dua. Kan? So, ambil this opportunity. And I mentioned to Titan as well, tentang I've got this opportunity baru last minute tentang sumbangan. Kita ada projek untuk Asnaf. Suddenly je dapat projek tu last few days. Orang approach I, dia kata kita ada projek Pusat Zakat Selangor, nak pergi 300 keluarga Asnaf orang susah. Dia dapat like RM20 je sebulan, like RM50 je sebulan. You know, so macam mana ni? Dia kata the most pun dia orang macam allocation tu nak bagi 100 sebulan. So, I cakap macam ni lah. I try to find, I can do it alone sebenarnya. Tapi I just fikir, I nak ajak Titan, siapa yang nak join, dapatkan sedikit keberkatan, you know. Keberkatan tu yang mahal tu. Yang that value tu. So that we can give more. Instead of mungkin 50, 100, we can give more. You know, kepada setiap keluarga ni. 300 keluarga. 200 ke 200 keluarga tak salah saya ke 300 keluarga. 170 Muslim, 36 Muslim. 200 keluarga. Ke 300, I'm not sure, but that's the figure lah. That's the figure. Dan the one yang before ni dah settle dah. Kita dah distribute dah earlier on. Alhamdulillah. Sebelum ni kita dapat bagi not big amount lah. Lebih kurang 200-300 orang. Satu keluarga voucher untuk dia membeli barang dekat Giant. Dia belilah apa yang dia suka.
So this is like my I think one of our opportunity yang we should take this opportunity. Kalau bagi siapa yang nak yang ni, walaupun RM1, RM10, ambil berkat tu. Join the berkat. Bukan pasal apa, the keberkatan tu. If you understand this keberkatan, you will die for it. I am not joking. You will die for it. Keberkatan adalah sangat dahsyat, tuan-tuan. You ada keberkatan, benda yang tak ada jadi sangat banyak. Kalau you tak ada keberkatan, benda yang banyak jadi hilang dan gone. Macam tu je. That's the value of keberkatan. If you can buy it at hardware, dekat Hasan Hardware, you buy it. But you can't. You know? So keberkatan. That's how you find keberkatan. Sedekah is one of the biggest. You know, I know you're doing it as well. You memang buat. Tapi saya just nak invite to be part of this project. Okay? So, that will be my second point. Third point yang saya nak cakap, first adalah pasal DIC tadi. We are going to do that after raya. Saya ada report semua dekat depan mata saya sebenarnya. Berapa ramai orang yang C, berapa ramai yang I, berapa ramai yang SC. Nanti kita cerita tu masa lepas raya, insyaAllah, for our new leadership program yang saya nak introduce. Kemudian saya nak mention tadi, lepas tu kedua saya sebut Salatul Qadar, nombor 3 saya sebut Ustaz Sedekah, nombor 4 Titan Secret Chat, dah ada untuk Titan, dah ada dalam iamatitan.com, ada 9 session. Bagi saya dia adalah one of the wonders of sharing lah, the best sharing so far. 9 ni, we are going to do more insyaAllah after this, tapi saya tak akan buat sehingga semua orang dah tengok 9 ni. You know, saya tak akan buat sehingga kita dah tengok. This is like so expensive, valuable session sharing daripada Puan Syahwati, Haja Ida, daripada Puan Kartika, all the 9 people. You know, sangat gold. Bagi saya, you don't get that lah dekat luar. Hari ni kita ada isi another session petang ni pukul 2, I think. Yeah, we have another one insyaAllah. So please get your team to be part of it. Just suka atau tidak, sudah masuk je. And I got a quick announcement sebelum I run through my topic for the day. My announcement adalah kita akan introduce satu kategori baru dalam Titan. I hope my research team dah standby. This kategori baru adalah we call it bukanlah kategori macam mana, kita panggil dia sebagai satu, dia macam kalau dalam insurance dia ada MDRT, Million Dollar Round Table. Maksudnya orang ni dah capai certain level of sales setahun. MDRT kalau dekat dalam insurance, dia just a category of recognition of level orang tu dalam Titan. Dia adalah just a recognition based on that apa pencapaian dia, actually based on sales. So kita start introduce ni sekarang. But kalau kita ambil contoh tahun lepas, so nama this category saya panggil dia sebagai GTRT. Okay. Rishos, do we have the slide ready for 2019? Tak ada. Yes. We call it Gladiator Titan Roundtable. Okay. So it's a new category of recognition yang saya panggil Gladiator, Titan punya Gladiator, yang mana for now dia punya sales adalah based on 10 juta ke atas sahaja. Tapi target saya adalah nak naikkan dia sehingga satu hari nanti insyaAllah yang jadi Gladiator ni 100 juta ke atas tahun. Itu saya punya target. So slowly kita akan move the numbers. But kalau kita based on sekarang, kita based on 10 juta saja dulu as a start. Tapi kalau kita tengok last year, kalaulah last year kita start, tapi kita tak start last year, ni contoh last year. Kita start tahun ni. Okay, so last year, kalau kita ambil contoh last year, ni adalah beberapa potential Gladiator last year lah. Tapi kita tak start last year, but I just want to show. Silakan. So kita ada, kalau based on last year 2019, kita ada sepatutnya Nur Arfa, Batik. Can you move the slide please? Tak ada. Kita ada Nur Alfa, kita ada Haji Saiful, kita ada Aini and Nur Aisyah. Kita ada Haji Oli, kita ada Rahimah dan
Ahmad Saleh Textile, kita ada Ramzi, kita ada Haji Amran, Dapur Penyek, kita ada Mama Sab, kita ada Haji Halimah, Suhaila, Haji Syukri, kita ada Erika. Ni based on last year lah, Zarif. Okay, kita ada Hasbullah dengan Nuria. Kita ada siapa lagi? Farouk dan Hafiza, Glory Gadget, Ikhlas Gadget. Okay, dan kita ada Sabella, Qayyum, Gaya Plus, Zulkifli, Awan Saujana, dan kita ada Dr. Niki, Nurul Marjan. Ni contohlah untuk last year. Kartika, SKV, Nurliza, Arif, Muhammad Arif, Reza, Reza Enterprise, Jaida. Ni contoh for last year. Okay, so untuk tahun ni, so far yang dah consider surpass that 10 million punya numbers untuk tahun ni. Okay, for some reason kita punya slide ni tak boleh nak keluar because of some issue. Tapi nanti kita just nak tunjuk ataupun kita nak cakap, saya nak sebut for this year so far, yang dah qualified above 10 million sampai April, kita ada Hasnuri, dia dah lebih 10 million. Tepuk tangan untuk Hasnuri. Alright, so dah above 10 million, so dia dah berada dalam kategori this year Gladiator Titan Roundtable. Kita ada Puan Syahwati, Innovative International College, 11 juta, so dia dah qualified for Gladiator as well. Puan Kartika SKV, 12 juta, pun dah qualified for Gladiator Titan Roundtable. Nurul Marjan, 13 juta. And then kita ada Mama Sab, sampai April is 13, sampai sekarang dah 18, 19 million. And then Noliza dah 15 million baht sampai April. Sabella juga dah almost 20 million. Arif Reza dah 20 over million, 27 million, 27 juta. And then Haji Aida dah 119 juta. So ini few lah yang ada dalam saya punya senarai yang potentially dah qualified. Tepuk tangan untuk mereka. Come on, tepuk tangan untuk mereka. And I want to see more. Ini belum, ini running numbers. Dia adalah dia belum final, sampai December baru kita final. But I'm just mentioning this supaya ada satu semangat semua orang untuk moving towards above 10 million punya game. Macam dan kita akan start panggil you Gladiator Titan Roundtable, GTRT. Gladiator Titan Roundtable, GTRT. Dia macam insurance, dia panggil MDRT kan. Ini GTRT. So I'm thinking about what I'm going to do with this group. Probably for whoever yang qualified for GTRT, I probably akan spend satu weekend retreat dengan dia orang yang layak ni saja. Okay, yang doing this 10 million and above ni. Sebab I want to bring them to another point of 50, 100 million or more punya level. So I'm thinking what I'm going to do with this group. But that's my plan lah, insyaAllah. I'm going to have a retreat potentially dengan dia orang. For now kita tak boleh buat secara live lah, but soon insyaAllah I think we are going to be able to do it secara spend time, probably find a resort and kita boleh brainstorm insyaAllah. So if you're going to do that, then that will be very interesting. Macam siapa nak jadi the next GTRT? Come on. Okay, so sengaja sebenarnya kita nak move semua orang ke above 10 million. Lepas tu jadi 15 million, lepas tu jadi 20 million. Unless you memang tak excited langsung nak ada peningkatan. You know. Dan jangan risau pula kalau you bukan Gladiator yet, you know, it's still Titan. The thing is, this is just satu level of sales achievement yang saya nak you move towards tu. Dia mungkin tidaklah melambangkan, tidak memberikan you financial reward, saya tak bagi you bonus, you know, but then the bonus adalah the recognition tu. The Gladiator is a special group. Okay. Alright, so that will be GTR Gladiator. Next adalah okay. So next adalah
I want to talk about next tentang kempen sebelum persediaan kempen selepas raya. So that will be my topic ataupun my basic reminder for hari ini. First reminder tentang kempen marketing selepas raya. Bilakah agaknya persediaan untuk kempen marketing selepas raya? 3 tahun lepas. A, 3 tahun lepas. B, 10 tahun dulu. Bilakah, bila cepat, bilakah kempen marketing selepas raya patut bermula? Okey, anggaplah you dah bermula. So, sepatutnya dah bermula, tapi saya anggaplah sekarang. Maksudnya, saya nak you all betul-betul, mungkin you dah buat dah discussion ni, tapi saya just nak remind lah, but sometimes I think people just need reminder untuk dia tidak tak perasan dia tak perasan. Okay, January, February, March, and then kita ada April, May, June, July, August, Sep, and then kita ada Oktober, November, December 2020. Okay, so ni basic timeline. So kita ada January, February, March. So let me draw this. Q1, Q2, Q3, Q4. Okay, so kita bekerja dengan quarter kan? Dengan quarter. So kita dah sampai Mei, dah nak habis. Maksud kita akan masuk Jun, the final quarter. So my thoughts untuk minggu ni, sebelum you pergi cuti raya, saya mencadangkan, sebelum cadangan ditutup, saya mencadangkan, iaitu, mungkin you dah buat dah, some of you, iaitu you buat very important discussion tentang apakah strategi yang you nak fokus sekarang daripada Mei ni sampailah penghujung Jun, paling kurang pun penghujung Jun. So you kena tengok kalender. Kita punya raya adalah pada 20, insyaAllah pada hari Ahad ni, 24 hari bulan Isnin, hari Ahad, Mei, 24 Mei, 25 Mei. So potentially semua orang masih PKP lah kan. Tapi still you dah boleh gerak dah sebenarnya dalam kawasan negeri. So so you nak plan Mei ni, lepas raya ni, sekarang apa you nak buat? Apa benda nak buat? Contohnya ucapan raya, kumpul database, apa kempen nak launch selepas raya, you know, kempen. I'm talking about campaign here. Campaign adalah keyword besar kat saya nak sebut kat sini. Campaign is a very key. I want to explain this sebenarnya pasal campaign ni kejap lagi. So you nak launch campaign, mungkin bermula daripada sekarang, but then the campaign adalah specifically untuk lepas raya tu, daripada minggu lepas raya 26, 27 Mei ni, or even awal Jun tu, the whole Jun ni, you nak make sure you dah launch sesuatu daripada sekarang, ataupun the moment you balik nanti daripada raya, you dah ready dah dengan the campaign. You kena faham sebab kita dalam PKP before this, kita tak kita berada mungkin certain challenge yang kita lalui, menyebabkan kita kena work harder a little bit lepas raya ni. Berapa orang agree dengan saya? We have to work harder, you know, lepas raya ni, especially this year lah, we have to work harder. You suka atau tidak, this year we have to work really hard, because I call it it's a reset year, tahun zero now. Dia adalah tahun kosong. Kalau kita tengok daripada segi cycle, 2020 is a zero year. Dia sama dengan my tahun 2000 saya, masa saya lingkup tu, it's a zero year. It's a reset. Saya ada kosong, saya kena rebuild my momentum back. Dan bila saya rebuild my momentum back tu, dia akan naik for 2021, 22, 23 ni, insyaAllah dia akan start, momentum tu akan start meningkat. But then, so this year is so important. Kalau tidak push the momentum, and I'm talking about momentum, dia sangat core. One of my method, teknik yang sangat powerful sekarang dalam, saya bagi contoh je lah untuk you all faham. Nak cerita pasal PKP. Saya dalam PKP ni, saya cakap dengan you all, masa kita growth discovery, ingat tak growth discovery?
Ingat tak growth discovery punya session? Ada 3M. Ingat 3M? One of the most important 3M selain daripada margin dan material adalah momentum. Momentum, market. You know, I learn a lot actually bila I cakap pasal momentum ni. Dan bila I guide you all, I advise fokus benda yang kita boleh hit cepat, create the money, create the cash. Some of you adjust you punya product or services. You know, some of you kata tak boleh operate cara biasa, you buat online. Sebab momentum dia pada waktu tu adalah online. Momentum dia pada waktu tu adalah online. Momentum dia pada waktu tu adalah the needs of apa the needs pada waktu tu, you know, like for some people adalah food, for some people adalah delivery, for some people adalah online engagement, for some people adalah dia duduk kat rumah. So the momentum is there. It's so simple and much easier. I told that kata J, I told that everyone, you know, betapa pentingnya pada waktu semua orang di lockdown ada kat rumah ni, betapa senangnya you nak hit compared to now orang dah start kerja. I cakap dah masa tu. Bila orang dah start kerja, siang hari, you know, even kita bila kita run event, program online, kita dah tahu dah, bila kita masa PKP tu dia nak start release tu, kita tahu dah challenge kita apa. Challenge kita adalah, masa sebelum PKP dibuka berapa Mei itu, awal itu, 4 bulan Mei, kita masih boleh run tiap hari, siang, sebab semua kat rumah. Tapi then, bila dia buka je orang dah pergi kerja, minggu tu tak apa sangat, minggu kedua tu lebih ramai orang pergi kerja, then kita tahu kita dah ada masalah nak capture orang untuk dengar dan tonton pada hari biasa. You understand what I'm saying? Sebab the momentum untuk tu dah gone. Dia masih lagi ada online punya momentum, tapi dia tidak boleh lagi based on saya punya suka. Sebab semua orang dah tidak lagi ada kat rumah. Ada orang yang dah start bekerja. Even the government people pun dah start bekerja. Wajib mula bekerja. You know? So, this is where momentum, capture the momentum adalah so important dekat dalam business. You know, pada waktu, that's why they call it strike the iron while it's hot. Bila tengah panas, tengah power, tengah good tu, you kena hit cepat-cepat. Baru sekarang, baru you nak start, baru dah set packing barang, baru start label baru, you know, bukan tak boleh. But then, momentum tu dah nak gone dah. You know, bukan tak boleh lah, masih lagi sempat. But, you have missed so many things dah for the past few weeks or few months. So, kejap. Okay, so macam mana momentum. Alright, so the same thing yang berlaku bila saya perhati, saya suggest masa tu tentang awal PKP, saya cakap tentang apakah top business pada waktu tu. Yang ingat kan I cakap pasal food lah, I cerita pasal delivery business lah, I cerita pasal medical products lah, related products lah, health lah, you know, wellness lah, even vitamin C lah, apa jadah semua. You know, dia bukan lama, baru lagi. Dia macam kan kadang-kadang rasa macam bomo kan, macam saya cakap tu macam betul-betul kan. Lepas tu saya cakap pula, you know, lepas ni sales apa akan naik, lepas bila PKP ni dah dilonggarkan, mask akan meningkat sales dia. Why? Sebab orang semua nak kena keluar rumah, syarat SOP mesti pakai mask. See, I said this already. Do you remember or not? You know, like macam momo rasa, macam like this is going to happen, sangat jelas, you know, sangat clear the game. Bila you nampak, this is what I'm saying, bila you faham this, you akan nampak. Dan bila you faham tentang psikologi manusia, you akan nampak the whole big picture, you know. And there's another thing is going to happen. That's why I want you to prepare for the campaign. It's probably a bad thing for some people, it's probably good thing for some people, you know. I forecast akan berlaku PKP semula. You know, I forecast that will happen again. Somewhere June or July, akan result paling teruk pada August. But that's the max. So are you prepare for the game? How are you going to consolidate dan sedut data banyak-banyak sekarang? Kalau you tanya I, the campaign marketing yang paling power adalah bila you ready dengan data. So jangan leka dengan data. Kalau you perasan reshoot sampai sekarang tak berhenti mega live daripada hari itu mula PKP sampai sekarang masih belum off. Tuan-tuan dan puan-puan. You know? Sebab the momentum dah ada. So jangan leka, jangan ingat dah tak ada, everything is fine. Be careful. Sangat clear tentang point yang saya sebut. Sekarang saya cakap tu orang ingat saya cakap-cakap saja. So
be careful. Sama ada dia PKP akan bermula or something, another disaster is going to happen. And the peak is going to be August. It's probably related dengan more terrible market crash, economic wise, the US. I don't know. Probably because of COVID ni dia out of control again, you know, then they have to really control it again. June, July yang membawa kepada August. But August is going to be another round of challenge. So I don't ask me how do I know. I just study things around me and pattern. That's how I study stock market. I study pattern. I bagi contoh last week, Selasa, Rabu, Khamis market buka. I hanya beli counter semuanya medical dan semua counter medical naik. Pada hari Rabu I stop, I jual semua, I dapat duit. I terus suka counter. I terus masuk industri lain last week. So I masuk some telecommunication. So I play with GPacket, you know, this counter. So dia naik banyak gila. Good profit, good money. And then sampai hari Jumaat, the industry change tiba-tiba. Then the momentum change into, start daripada hari ni semuanya oil and gas. So I beli semua oil and gas, few million. So, see, because I study pattern. Bila I belajar, I duduk dalam saham, I study pattern. You know, dia buat I alert dengan apa yang berlaku. Do you understand what I'm saying? I sangat sensitif dengan ekonomi, report, US, Federal Reserve, interest rate, Malaysia, Bank Negara, you know. So, I sangat alert. That's why I think that's helped me dalam coaching you guys. You know, sebab dia buat saya nampak ke mana direction. For example, like I tak invest dalam futures. Futures is the future market. You know, tapi masa minyak jatuh hari tu, orang lain semua tengok minyak jatuh tinggal $10 satu barrel. Orang lain semua lari jual. I beli. Sebab berapa rendah lah. Actually dia jatuh bawah 10, tapi yang kita boleh beli bawah because $10 je. Sekarang dah naik balik dah, dia jadi 50, 40, $50. Baru berapa minggu. You know. Kalau you invest 1 juta, sekarang dah jadi 5 juta lah lepas 3 minggu. 4 minggu je. Bukan lama sangat. Dollar. So, it's understanding the market. Jangan nak belajar pelaburan saham kalau bisnes sendiri pun kau tak boleh nak manage. Kalau bisnes kau pun kau tak reti nak manage, kau tak boleh nak kuasai, apa kau nak belajar pasal saham? Because saham is just business. It's understanding the market, understanding the margin, understanding the momentum, understanding the material, the product, the supplier. Macam hari tu, bila PKP, apa isu saya cakap? Barang tak ada, supply tak masuk, import tak masuk. It's understanding those things. You know? Bila health berlaku, medical report keluar, US makin teruk, dah tentulah keperluan mask meningkat, glove meningkat, top glove meningkat sales dia. You know, dia punya order siap tak cukup. Sekarang order dia adalah pending 8 bulan. Orang order 8 bulan lagi untuk nak supply. Agak-agak naik lagi tak saham dia. You faham tak point I? Tapi jangan beli sekarang. Sekarang tengah jatuh. Relax lu, orang tengah profit taking. So, understanding your business. How do I know this? Because I understand business. Understand business. And gold, we are focusing gold is going to be $3,000. InsyaAllah. Cepat lambat je. Sekarang 1,700 US dollar per ounce. So kita akan fokus dia jadi 3,000 US dollar. Like almost double. You know. So it's just a matter of time. Sebab gold bukan hilang pun. It's physical. Why am I talking to you about this? I want your mind to think running business bukan hanya pasal nak tahu kau punya gendang, serunding, daging, atau tudung or whatever. You got to be aware of what's happening, and that's one good thing dalam Titan, dalam Spire. You dapat tengok industri orang lain dan nampak macam mana impact dia kepada you, ataupun macam mana you boleh take advantage of that situation ataupun use it dalam you punya business. You know, I'm not asking you to change business. Kalau you nak tukar business, tetap you nak kena tukar, kan mati. You know, but what I'm asking you to do adalah strengthen you punya business and create this campaign. Let's start to think about the campaign. You know, PKP, kalau orang kata PKP, sebenarnya kita dah tak ada PKP dah. Sebenarnya dia just bagi dia bersyarat supaya orang follow SOP, dan dia tak bagi orang cross border negeri-negeri sebab dia tak nak orang out of control. Tapi kalau kita ambil dalam state Lembah Kelang, is consider one.
You know, you masih boleh travel KL, Selangor, if you're Lembah Kelang, Johor macam tu besar, you boleh travel. If you're talking about you nak buat business, you still can do it. You know, yang dia tak bagi sekarang possibly mungkin tak diikat atas sebab SOP tu belum keluar. You know, dan ada risiko COVID baru yang mana dia dapat detect kanak-kanak kena acute respiratory problem. Ini dah berlaku dah dekat certain places dekat Europe. Dia dah detect this problem, which dia takut benda tu akan merebak sekarang. Yang kanak-kanak kena dia terus tak boleh bernafas. There's a new thing. It's coming. Pecahan daripada COVID. So what I want to say adalah maximize anything and everything you ada sekarang. Create the campaign. Raya lah whatever you nak raya as a kesyukuran. But what is more important now is to sustain and grow. Sustain and survive and grow your business immediately lepas raya ni. All out, you know, all out. Jangan ada had any kind of limitation dalam mind. Okay, kalau kita tengok semua model dalam business yang ada dalam Titan ni kan, kalau kita nampak, the first basic rule adalah your database. That's the first basic rule. How strong you are dalam menyedut database. Berapa kuat you dalam sedut database. So, saya bagi satu contoh. Okay. One of the Titan, Datuk Mahathir, he's doing VIP maid, helper, kalau tak silap saya. Dia buat helper, membantu rumah VIP. You know, I had the conversation dengan dia masa one-on-one. Saya tanya dia lah kenapa nak guna VIP helper, kenapa dia punya servis ni, kenapa nak ambil dengan dia lah. So, then dia cakap lah, isu yang saya boleh relate lah, isu pembantu rumah tak dilatih dengan betul. Kalau kita ambil bersepah-sepah kat luar, janji ada helper, dia tak boleh sustain macam lepas minggu, sebulan, lepas tu dia belah. You know, itu game dia orang. Itu memang dia punya scam, syndicate dia. You bayar certain amount kepada dia punya mak ayam dia punya boss dia, RM15,000 kadang, you know. Tapi gone, lepas dia masuk sebulan tu, lepas tu dia gone. Lepas tu dia kena cari lagi. Dapat lagi orang yang lebih kurang macam tu, bayar lagi 10-15. You memang nak perlukan helper. Sekarang ni orang dah start kerja pula tu. Orang dah kembali bekerja. So, orang perlukan helper yang reliable, yang di well trained. So, dia cakap lah, dia punya quality helper ni di well trained lah, blah blah whatever. Of course, itu apa benda, point of service delivery dia lah. Tapi point saya cakap dengan dia adalah, waktu bila agaknya waktu terbaik untuk dia sedut database orang yang berminat nak dapatkan VIP helper. Sebab dia kata dia tak ada orang sekarang. Sebab kerajaan masih tengah kontrol kan. Dia tu akan datang. Tapi bila waktu terbaik untuk dia nak buat orang tahu yang dia ada good quality VIP helper, secured, guaranteed, dan dia bekerja sama dengan kerajaan Indonesia pula tu. Dan dia orang ni dilatih oleh institut dekat sana. That's good quality what. Mungkin dia mahal sikit daripada you bayar RM15,000 hilang, RM15,000 hilang, RM15,000 hilang. Mungkin dia dapat RM45,000 agaknya nak dapatkan VIP helper, nak dapatkan helper. Siapa pernah experience hilang maid ni semua? Saya dah hilang tak tahu berapa orang hanya 8 orang easily, you know, probably combine duit dah berapa ratus ribu agaknya, you know, dan rasa bodohnya tu ada seorang tu siap dah ambil macam-macam barang daripada rumah ni, dah bawa lari dah, you know, many years ago, you know. So because why? Because of the agency, semua agency, the people minta maaf cakap you kenal dia tak mana-mana dekat online, and then tak ada office, tak ada proper structure, you know. So ini isu-isu yang dia sepatutnya, this Datuk Mahathir ni patutnya highlight dekat dalam pasaran dan ajak orang masuk dalam Telegram group channel dia untuk queue. Kita akan maklumkan bila kita dah ready, you join dulu dalam group Telegram channel macam I buat dekat Azizan Osman Official. You faham tak I cakap? You know, saya daripada masukkan dalam Facebook group. So masukkan dalam Telegram channel sebab senang I nak update. Tak lama lagi kita dah masuk dah. Siapa nak apply, ada link ke whatever ke. So I akan kumpul database Telegram, buat campaign, buat live apa yang buat sekarang, buat guna influencer ke, guna database yang ada ke, you know, yang ada dekat dalam database yang ada sekarang, pelanggan yang dah guna, yang dah memang guna servis ni, dapatkan review dia. Buat campaign besar-besaran supaya boleh tarik lebih ramai orang masuk dalam Telegram. Do you understand what I'm saying here? So, I cakap dengan Rishwa, saya cakap, we created Azizan Osman Official punya Telegram sebulan lebih dah. Masa tu kita start dengan 5,000 orang je. Kita tak fokus sangat pun. Sebab sejak bila I tengok MKN, saya belajar dari MKN, Majlis Keselamatan Negara, dia ada 1 juta lebih follower. Saya macam kau hajar. MKN ada 1 juta lebih follower Telegram, dan saya sendiri downloaded Telegram sebab saya nak dapat MKN punya first hand information. Do you understand what I'm saying? Bermaksud, tiba-tiba Telegram ni
terus menjadi satu tools yang sangat penting. And I got the advice from somebody, orang penting dalam kerajaan, yang sebut tentang Telegram adalah tempat yang secure compared to WhatsApp. I terus macam, okay, I think this is the next game. Momentum. Itu namanya momentum. Sebab I nampak orang semua dah start pakai, ada 1 juta lebih. Maksudnya, orang dah start acceptable. Masa dulu, Telegram ni tak acceptable sangat. Orang bagi alasan macam, tak adalah Telegram, I pakai WhatsApp. Sekarang, nak I punya ebook, download Telegram, join. You faham tak? So, we created this menyebabkan, tak ramai lagi lah, I ada dekat 28,000 orang so far, yang kita manage to tarik. Kita punya target adalah 100,000 insyaAllah by the next few months ni. I bagi masa lah untuk resource ni, full. Saya nak 100,000 minimum saya cakap. Sebab kalau kita ada 100,000 ni, dia adalah dapat, saya ada direct message capability dengan dia orang. Siapa yang follow saya dalam Telegram Azlan Osman Official, dia akan perasan. Saya akan sekali-sekali post quotes lah, directly saya tulis dalam tu lah, saya buat poll lah. So dia rasa dengan saya dengan dia sangat dekat compared to pada Facebook group. Saya masih buat recommended tu kat Facebook group, tapi Telegram dia sangat direct. Dan kita nak kita ada statistik, kita boleh tahu berapa orang buka, berapa orang view, berapa orang forward message tu. So kita boleh play with them, buat polls, buat undian, macam-macam boleh buat. Macam tadi saya buat, baru sekejap ni tadi saya created barunya. Saya cakap saya nak, ni very interesting tadi. Saya cakap saya nak lancarkan, saya cakap pasal zero cost marketing, saya kata. Sebab ramai orang lepas raya ni sales akan jatuh apa semua. Nak tak kalau saya ajar dia orang free zero cost marketing? Soalan macam tu lah. Saya suruh dia download buku e-book saya free. Lepas tu saya tanya, nak tak saya bimbing lepas raya ni macam mana nak buat zero cost marketing? Kalau nak, pilih nak. Dia macam undian tau. Lepas tu pilihan kedua, dengar lah. Dia ada 2 pilihan. Nak, dia kena pilih nak lah. Pilihan tak nak setelah apa? Kalau tick tak nak. Kalau pilihan dia pertama nak, yang kedua tak nak. Saya lebih rela terus lingkup bisnes saya dan rugi selamanya dunia akhirat. Ini doa saya. Itu pilihan kedua. Kau rasa ada orang berani pilih tak pilihan kedua? Saya pertama kali dapat 100% nak. Kelakar betul pada muka kau. Selalu saya buat macam-macam. Dia ada yang main-main tau. Pilih yang kedua tau. Macam siapa nak dibimbing? Nak dibimbing. Betul ada yang 1, 2. Saya tak nak dibimbing. Ni saya nak tengok kau pilih sekarang. Saya memang nak melingkup dunia. Pilih kau. Pilih. Saja je. So, this is so fun. Saya ada 28,600 lebih kurang. Saya minta target 100,000 lah. Saya cakap reshot, saya nak 100,000. Sedut daripada semua database saya ni bawa masuk. Kenapa saya buat ni? Dengarlah, kalau you dengar semua orang share, dia kata, ikutlah apa yang Reshot buat. Ikutlah apa yang Dr. Azlan buat. Maksudnya apa? Kau ikut je lah. Bila I buat channel tu, kau buat je lah. You akan appreciate nanti. Buat channel. Kalau tak nak buat yang ni, ada soal jawab, yang macam group, buat as a channel. You know, so that you sentiasa boleh bagi update. Carilah jalan macam nak bawa dia masuk. All the campaign yang you buat dekat Facebook, dekat IG, live, posting, you nak tarik semua ke satu tempat, Telegram first. Sebelum you nak bagi dia dekat Facebook group ke, kalau you nak buat live. That's what I'm doing now. Telegram is my core. It's my focus. Sebab saya dapati dia sangat direct, boleh messaging dan create action kepada potential follower I, subscriber I. Do you understand what I'm saying here? So Datuk Mahdi tu I cakap lah dengan Cam. So apalah Datuk Mahdi tu promote buat apa ni, create Telegram, promote dekat Telegram. So dia salah faham, dia sibuk promote dekat dalam Titan punya Telegram. Bukan saya kata salah, you know, which is good. Titan pun bukan mate, saya faham. Tapi yang saya maksudkan adalah dia create channel Telegram dia sendiri supaya dia boleh start tarik. Tiap hari dia buat live dekat Facebook, kat IG. So dia nak tarik, ajak siapa nak dapat update mate, bila VIP mate dah available ni, kita akan update tu dekat dalam channel ni. Join now contoh. Ataupun bagilah something, ebook ke, bagilah. Sebab saya ada ajar someone, siapa nak dengar angkat tangan? Saya ajar someone, ni jahat punya cara lah. Saya ajar somebody buat live dekat semua tempat apa semua, offer dia macam ni. Saya nak bagi duit raya sekarang, saya ada RM1,000. Siapa masuk Telegram saya, join, kejap lagi saya umum macam mana nak dapat duit RM1,000 hadiah sagu hati ni. Punya nak tarik orang masuk Telegram, faham tak? So bila dia dah masuk dalam Telegram nanti, you buatlah setiap hari, siapa yang call nombor ni dan teka something, kita bagi 100, contoh.
you create lah competition atau contest, janji orang masuk dalam group tu. I don't care. Kau nak lambatkan 10,000 ke, kau lambat lah dekat dalam satu database you sendiri yang dah ada. You nak tarik dia masuk Telegram, you know. Satu lagi adalah daripada database di luar, di live Facebook, IG you semua ni, FB Ads ke, you nak tarik masuk dekat dalam di Telegram. Point I adalah, you bagilah gajah ke, unta ke, saya tak kisah. Janji you nak orang masuk Telegram ni. Jarang you dengar I jadi crazy tentang satu point. And I'm mentioning this again. Telegram channel. Bukan Telegram group yang berborak. Itu selepas tu. I bagi contoh. Saya dah buat dah juga. Another campaign. Saya pernah dengar katakan si I. Katalah saya nak buat, saya nak launch my new project lah. Katalah saya nak buat zero cost marketing punya project. Saya dah ada orang download buku saya ni, dah ramai dah. Saya ingat dekat 35-40 ribu orang dah download as of 2 minggu lepas. Okay. So bermaksud, kalau saya nak launch new program zero cost marketing, sangat senang. Sebab saya dah ada database, dia orang dah download buku saya, ebook saya. Betul tak? Betul tak? Okay. So apa saya boleh buat? Saya boleh hantar message kepada semua yang dah download ebook saya ni. Saya bagi dia satu link. Kita nak lancarkan program zero cost marketing. Kalau nak jadi paling awal, masuk dulu dalam grup Telegram X. So katalah Telegram X ni ZKM lah, zero cost marketing punya Telegram. So dan dia orang tadi yang dah dapat buku 30,000 orang ni, dia akan join lah dalam grup ni. Jadi grup ni specifically dah ready, ikan yang tunggu nak makan bila saya lancarkan zero cost marketing punya kelas. Faham tak faham? So you boleh adjust ni dalam macam-macam bentuk lah. You boleh adjust ni macam, siapa nak paling awal dapat peluang? Jadi dropship ke, peluang bisnes ke, untuk dapat referral program ke, dapat special voucher ke, kita nak bagi something free ke, special group ni. Sebab point kat sini adalah dalam marketing, kita jangan terus jual. Kita nak create, we call it, bahasa tak baik ni dia panggil hype. Sebenarnya kita nak create excitement. Kita nak buat orang excited dengan sesuatu yang akan berlaku. Kita nak buat orang teruja. Kita jangan terus bagi. Kita kena create that keterujaan tu. Jadi keterujaan tu hanya boleh dibina bila kita bakar. Kita macam teaser. Macam movie nak keluar. Dia tak ada terus keluar. Okay, semua minggu ni nak keluar dah movie. Alah, bosannya. Dia mesti macam dah campaign 6 bulan, 3 bulan, you know. Kalau itu movie lah, kita ambil yang pendek sikit, kita macam seminggu, 2 minggu sebelum kita nak buat something, supaya kita dapat attention orang tu, yang nak tu datang dekat kita. Datang kat kita kat mana? Kat situ lah kenapa orang create sistem opt-in email ke. Sekarang yang terbaru kita buat Telegram system. Masukkan dalam satu grup Telegram khas, bagi dia nama, dan orang boleh join. Saya ada satu Telegram 10 kali gandakan business something lah. So itu contoh satu grup. So that nanti bila saya nak launch that project, saya bagi link tu daripada Azizan Osman punya channel ni. Siapa yang nak bina bisnes saja, you know, yang tak sabar nak di-guide, you masuk dulu dalam grup tu. So bila yang join ni, maksud orang ni adalah orang yang memang kategori ni. Saya segmentkan. Saya tahu dia memang nak benda ni. Faham tak saya cakap apa binatang ni daripada tadi ni? Okay, berat sangat nampaknya. Okay lah. Saya berhentilah kat situ. Tak boleh handle, Mbak. Okay. Let's see. So that will be on campaign. You nak momentum you lepas raya ni, orang akan cakap momentum lepas raya akan drop. Depends. Sebab saya always guna ayat magic saya. Orang tetap berbelanja sama aja sebelum raya, selepas raya, sedang raya. Orang tetap berbelanja. Dan ayat magic saya adalah sama ada dia belanja dengan you atau dia belanja dengan orang lain. Itu je. You know, orang tetap akan berbelanja. Okay, so it's really how hard you push or how hard you actually create your campaign untuk readiness you selepas raya. Dan saya suka juga nak mengingatkan at the end of the day, tengok sini, selagi produk kita atau perkhidmatan kita ada nilai,
Yang pertama, ada nilai, ada value. Selagi produk kita atau perkhidmatan kita ni ada value, ada nilai. Ada nilai itu maksudnya dia berikan something kepada orang. Kalau pakaian dia buat orang rasa cantik. Kalau dia perkhidmatan dia dapat something out of it. Mungkin anak dia lebih pandai, dia dapat lebih cantik gigi dia kalau services, contoh kalau dentist. So yang pertama, ada nilai ke tidak produk you atau perkhidmatan you ni kepada orang? Ada manfaat tak, tu maksud dia. Yang pertama, ada nilai tak, ada manfaat tak? Nombor dua, adakah produk you atau perkhidmatan you ni membantu menyelesaikan masalah dia? Certain people membantu menyelesaikan masalah the group of people yang you nak bantu ni. Out of 32 juta penduduk manusia ni, adakah ada manusia yang akan dapat you solve issue dia kalau dia guna produk you atau perkhidmatan you? Yes or no? That's the question. Itu nombor dua. Yang pertama, ada value, ada nilai, memberi manfaat. Nombor dua, dia adalah solve the problem. Ada problem. Nombor tiga, job to be done. Dia job to be done. Dia produk you, perkhidmatan you ni menyelesaikan masalah dan buat dia dapat apa yang dia nak. Maksudnya dia solve dan dia capai apa matlamat dia, apa yang dia nak. For example, I talk about Titan lah, for example. At this point, I am very clear, what I give dalam Titan ni and dalam mentorship ni adalah to help you to achieve apa yang you nak. Impian you. Semua orang ada impian. Siapa setuju dengan CI? Okay. Most of you, impian you yang pertama adalah nak make sure jangan gagal. Itu basic. You tak nak fail business you. Siapa yang nak fail boleh turun tangan. Puasa-puasa ni. Siapa yang nak fail boleh turun tangan you dan teruskan tangan bawah. Okay. So, itu first basic. Orang tak nak gagal. Not in 1,000 years at all, insyaAllah. You tak nak gagal langsung. Itu nombor satu. Nombor dua, bukan sekadar tak nak gagal. You nak accelerate. You nak meningkat. Ada peningkatan. Dalam orang semua tough, tapi you boleh survive dan boleh grow. You boleh manage, continue the business. Macam some of you buat tadika, whatever taska. Banyak orang tutup. Even travel agency. Yang main-main. Saya tak main-main. Banyak umrah tutup. Betul-betul tutup punya. You masih lagi boleh hidup. Dan syukur. Itu nombor dua. You masih lagi boleh survive. Nombor tiga, bukan sekat survive, tapi you boleh accelerate, you boleh grow, you boleh win it after this season, after this winter lah we call it, you boleh thrive, you boleh succeed, like lepas habis 2020 ni, insyaAllah next few months, orang tu boleh balik macam tengok, company ni, semua ni Titan ni masih lagi, bukan setakat wujud, tapi dia lebih successful. Itu benda yang you nak, not only that, you dapat pula nombor 4, macam Najib, nombor 4, insyaAllah bulan 8 keluar pula kereta urus. Dalam orang PKP ni, economy challenge ni, keluar pula Lamborghini urus tu. Don't play. Orang semua struggle nak jual kereta, dia beli kereta. Kau ingat level apa tu? Ini bukan level biasa ni. You faham tak? Dalam keadaan orang bisnes, seminar tak boleh nak buat seminar-seminut, dia boleh beli kereta urus lagi. Itu level dia. Faham tak faham? Kalau setakat semua orang tengah okey, engkau pun okey, itu biasa. Dia adalah bila semua orang tak okey tapi engkau okey, itu luar biasa. Saya faham katakan CI. So that's my point kat sini. Dan next apa lah? Next nombor 5. Tough time won't last, as I said. Dan lepas ni insyaAllah you start bukan setakat recover but rebuild balik dengan cepat. Cepat. Dia macam ni. Bukan berapa banyak kali you jatuh, tapi berapa cepat you bangkit daripada you jatuh. Berapa cepat you bangkit. Kalau you jatuh, berapa cepat you naik. Kalau you drop, berapa cepat you boleh berdiri balik. Bukan jenis jatuh, naik basikal jatuh, and then dah tak boleh bangkit, dah meninggal lah. You adalah jatuh dan cepat-cepat you boleh pick up balik. Itu sebenarnya. Nak tahu power tak power. So, definitely semua orang masih ada satu-satu impian. I baca semua orang share tentang satu-satu tentang impian-impian you all. I got question last week. Ada tanya dengan Titan. Few question. Seminggu, 2 minggu lepas. I love it bila I baca tentang impian you all. Most of you, sangat jelas apa yang nak capai. But then it shows that the drive is there. The fire is still there. Sebab orang kalau dah tak ada fire, dah tak ada api, apa jadi? Habislah.
Seseorang tu kalau dah tak ada semangat pun dah gone, seluruhnya akan gone. So saya tanya soalan ni, berapa tinggi keinginan you nak capai impian you? So saya bagi markah 1 ke 10. 10 sangat tinggi, 1 sangat rendah. Saya suka ada few yang jawab 16. Maknanya sangat tinggi. Tapi ada few of you jawab 8, 7. I want to advise you this. Siapa yang bertanggungjawab to make sure semangat you sentiasa tinggi, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang bertanggungjawab untuk make sure semangat dan energi you sentiasa tinggi? Cuba angkat sikit siapa orang tu. You. You know. Kalau saya tidak ada semangat nak pergi manage you, you know, atau saya down, saya tak rasa saya boleh drive all this like Titan beratus. Saya anggap kita ada 200 lebih CEO dalam ni. Campur supaya kita ada berapa ratus, 600, 700 CEO. Owner, business owner. I am like one of the source of energy to you. Kalau saya punya energy bukan saya tak rasa saya 10 lah. Itu underrated sangat. Kalau 1 sampai 10 bagi saya tak tahulah, mungkin lebih daripada tak tahu berapa puluh ke ratus ke. Saya punya energy sangat tinggi. Saya nak push, nak tengok you all succeed, pass through this and win. Bukan sangat succeed dan win. You know, sangat tinggi. Bila saya baca ada some of you yang berada pada 8/10, 7/10, bagi saya itu satu signal you kena manage you punya emotion. You mungkin kena spend lebih banyak masa tengok window shopping, tengok apa yang you nak, apa yang impikan, tengok muka orang you sayang, cium dia dan cakap dia, "Mak, saya mungkin gagalkan mak kali ni. Saya mungkin akan give up, mak. Bisnes yang saya buat ni, saya rasa saya akan give up." Cuba cakap dengan mak kalau berani. "Saya janji mak nak bawa mak pergi umrah tahun depan. Saya rasa tak mampu lah, mak. Saya nak give up dah sekarang. Semangat saya dah tinggal 8. Saya nak tipu mak ni lepas ni." Sanggup? Kalau you masih ada mak you atau ayah you. Kalau dia adalah you punya big why. Or cakap dengan isteri you yang tengok you business yang pagi petang siang malam, and cakap dengan dia, "I'm going to fail you, I'm going to gagalkan semua orang sebab semangat saya dah jatuh." What do you think they will say? Yalah, you semangat jatuh, dia orang punya semangat dah masuk kubur, tuan-tuan. We can't afford to be at the state that energy kita low. Handphone kalau dia rendah low, apa kita buat? Kita charge. So you must find ways to charge yourself. Trust me, your energy determine your income level. Your energy akan menentukan your income level. How high is your energy akan determine banyak perkara. Berapa ramai customer yang you akan hit, or orang yang akan terpengaruh atau yang nak, dia akan determine how your business akan change. Really your energy. When your energy is high, you akan tengok everything is high. Walaupun ada challenge. When your energy is low, you akan tengok everything jadi halangan. So you have to really influence your energy. Sebelum saya nak pump you punya energy, you sendiri mesti dah boleh pump. Tak senang saya nak pump orang tu energy dia tinggal daripada 1/10. Datang saya nak pergi pump. Maksimum saya boleh pump you jadi 6. You faham tak saya cakap apa? You sendiri mesti dah pada level 8, 9, 10 atau dah memang 12, tambah saya datang, bam, dia jadi 300. Itu sepatutnya. So you must be in the state and switch that state. Be in the switch state. You tak boleh berada pada state yang lemah. So bila saya baca some of you, saya tanya soalan that, berapa tinggi keinginan you nak capai? 1 lemah, 10 tinggi. Bila saya nampak ada few yang tulis 6, 7, 8, then I smell that. You tidak boleh benarkan diri you berada pada state macam tu. Tidak boleh. You know, what you focus will expand. You focus benda yang best, benda tu insya-Allah akan expanded. You focus benda yang tak best, dia akan jadi lebih banyak virus kat dalam diri you. Tuan-tuan dan puan-puan, I am not joking. You know, that's how I manage my virus kat badan I juga. You know, Kayab is a jenis virus. You know, Alhamdulillah dia dah kering. Cuma dia tinggal sikit-sikit sakit lah because of the saraf. But I don't focus that too much. I distracted myself. I still stay dalam energy yang tinggi walaupun sakit sebenarnya. You know, I don't know how to describe how painful it is. Saya tiba-tiba dia pull you punya the whole side of belah kiri tu. Dia rasa macam mencucuk. But then when I do this, I talk to you, I don't feel anything.
You know, I sakit lah, but I just ignore it. You know, because when you have the energy, when you are in a good state, dia umpama macam, kalau kita tengok sahabat Rasulullah SAW, ada satu kisah, dalam satu peperangan, saya tak ingat siapa, you know, dia kena panah dengan panah, pacak anak panah, saya tak ingat siapa, Sayyidina Ali kot, dia nak cabut anak panah tu, dia kata bagi aku solat. Kau cabut bila aku solat. Aku angkat je takbir, aku solat je, kau cabutlah. Sebab bagi dia, bila dia solat, Allahu Akbar, dia terus fana, dia terus berada pada state yang tinggi, connection dengan Tuhan, dia sangat layan that emotion state. Jadi bila sahabat cabut tu, dia tak rasa apa-apa pun. Sebab dia berada pada state, switch state. Dia dengan Tuhan, dengan source dia. Sayyidina Umar, saya tak ingat, but that's the very simple contoh nak cakap, you have to manage your energy. The way you sit, the way you stand, the way you talk, the way you think, the way you feel. Apa you fikir, rasa, cakap dan buat, semuanya mempengaruhi you dan akan bagi impact kepada orang lain keliling you. I don't care where is your state now. What I care is what is the next state. You nak berada ke mana? You can be dying yesterday, I don't care. Let's start to be living today. Saya tak nak jadi motivator kat sini, tuan-tuan dan puan. But I'm reminding you. Your income level sangat determined by your emotional level. You low energy, everything is low. Your high energy, everything akan up. Saya sangat realize ni bila saya invest dalam saham. Bila saya down, saya low, the effect saya punya keputusan. Dan the tend to keputusan tu adalah macam salah, cut loss. Dan bila saya punya energy tinggi, saya boleh tahu dah, insyaAllah, dia jadi. Itu satu contoh simple lah saya nak bagi. Yang sangat sensitif. Within 1 hour. Within few seconds, you have to make decision. So, take care of your energy, tuan-tuan dan puan. Is there something helpful for you to think about? Adakah membantu you? Tidak pernah, tuan-tuan, saya tengok orang yang berjaya pasal dia terlalu pandai. Tidak. You dah tengok 9 orang. 9 orang Titan Secret Chat. Siapa perasan? Semua orang sama je. Dia punya energy dia jenis hyper, macam kena ketum, macam minum ketum banyak sangat. Betul? Perasan? You know, semua macam excited gila je. Because of that, the energy tu, dia lebih, dia mencurah-curah kepada orang lain. Manusia pula ni, high energy attracts high energy. Low energy attract low energy. High energy akan resistance, menolak low energy. Low energy pula akan lari daripada high energy. So kalau you low energy, you akan tak suka nak berada kat dalam ni. You tak suka nak komen dekat dalam workplace sebab you low energy. You sedang emotionally lemah. You rasa you macam tak layak, tak bagus macam orang lain. Dan you akan tidak mahu nak appear dekat dalam workplace, dekat dalam Telegram. You tak nak. You know, sebab you mungkin ada that thoughts macam-macam biawak ni tengah layan ni. Change that. Be a high energy. Don't be a low energy. Just be part of it. Then you akan transfer that high energy. Boleh? So I don't want to take too much time. I promise some Wani snack tadi 1 jam. So I dah ambil lebih daripada 1 jam. Dia nak buat interview. Dia seorang jadi interview, orang lain tak ada. Gerau. Okay, bagus buat interview sendiri. Alright, so I just want you to write something. Lastly, there's a very quick assignment yang saya nak you all buat. Persediaan selepas raya, iaitu apakah you punya ideal where kita dah lalu PKP and everything. So saya nak you tulis apakah you punya ideal expectation tentang you punya business by end of this year. Yang paling ideal, maksudnya saya expect business saya dah lalu PKP, all the challenges, you know, whatever things, insyaAllah by this 2020 year end, this is my ideal expectation of the business looks like. Daripada segi performance, sales, team, sustainability or growth, you know, anything yang ideal bagi you. Yang you tulis macam, anggap macam, Alhamdulillah hari ni hari terakhir 2020, aku tak sangka out of all the challenges, Alhamdulillah, I managed to be at this point. Faham tak? Faham?
So I want you to write the ideal expectation of your business 2020. This is a very important exercise to really influence your mind and your emotion to stay focused, insyaAllah. Okay, so that's your assignment. Please share that dekat dalam you punya related group. And I'm not sure yet sama ada hari Khamis ni kita akan ada weekly Zoom. I hope kita ada weekly Zoom yang terakhir sebelum raya. If we are going to do that, I hope kita boleh buat weekly Zoom tu dengan berpakaian lengkap raya. Dengan kita pakai kita punya songkok, baju Melayu, dan kita akan buat takbir Titan beramai-ramai and recorded, and then kita akan publishkan that recording Titan takbir hari raya pada hari raya nanti. Macam, is that a good idea? Tak nak dah. Okay, so I pun tak bother sangat. Siapa nak join? Okay, so we are going to do that, insyaAllah. So kita akan flip screen supaya semua orang punya muka akan appear, dan kita akan buat takbir hari raya versi Titan secara Zoom sempena PKP. PKP B bersyarat, whatever. I don't even know apa versi apa PKP dia sekarang. Alright. So, have a great day, have a great week, insyaAllah. I hope we can speak again hari Khamis. Saya try hari Khamis. Worst to the worst hari Jumaat. InsyaAllah we'll be doing that. Alright. Assignment to please submit by today. And I would like to know what is your ideal business situation or expectation by end of 2020, insyaAllah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You gotta keep it all together 'cause you wanna go.